Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan masuk bab yang baharu iaitu bab 4 pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, untuk subtopik 4.1 adalah berkaitan dengan tisu vaskular. Seterusnya, kita tengok apa keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. So, maksudnya kat sini kenapa tumbuhan tu perlu pengangkutan ni untuk nak angkut apa kepentingan pengangkutan tersebut kepada tumbuhan. Okay. Tumbuhan merupakan organisma multisel yang terbentuk daripada sel-sel. Sebab kita tahu ada unisel, ada multisel. Kalau multisel ini bermaksud ia terbentuk lebih daripada satu sel. So untuk tumbuhan, ia adalah organisma multisel. Ia terbentuk daripada bermacam-macam jenis sel di mana sel-sel ini memerlukan air dan juga nutrien untuk menjalankan kehidupan, untuk tumbesaran, untuk bertumbuh. Okey, saiz tumbuhan yang besar dan tinggi menyebabkannya tidak mempunyai jumlah luas permukaan yang cukup untuk menyerap keperluan asas daripada persekitaran. Maksudnya, tumbuhan tersebut, tumbuhan kan dia akan bertumbuh, membesar, akan tinggi dari segi saiz dia kan. So disebabkan oleh saiz dia ini, menyebabkan tumbuhan tersebut tidak mempunyai jumlah luas permukaan yang cukup untuk nak serap keperluan asas. Maksudnya, dia nak dapatkan nutrien, dia nak dapatkan air, tak cukup hanya dengan hanya diserap daripada luas permukaan dia saja. Tak cukup sebab dia tinggi. Dia besar. So, dia memerlukan lebih air. So, sebab itulah adanya sistem pengangkutan ni. Supaya air boleh diangkut dari akar, dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Dari tanah, dari akar hingga ke puncak tumbuhan tersebut. Tak kiralah tumbuhan tersebut tinggi mana pun. So, itu fungsi pengangkutan dalam tumbuhan. Kalau ada pengangkutan ini, nutrien ataupun air tak dapat pada tumbuhan tersebut hanya menggunakan luas permukaan saja. So, dia kena ada bantuan juga. Ada sistem pengangkutan juga. Barulah tumbuhan tersebut boleh survive. So, itu fungsi, itu kepentingan, itu keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. So, bagi mengatasi masalah ini, tumbuhan mempunyai tisu vaskular untuk mengangkut air, garam mineral dan nutrien ke seluruh tumbuhan, ke seluruh bahagian tumbuhan, ke semua sel. Sebab tu adanya tisu vaskular. Tisu vaskular ni apa? Tisu vaskular ni xilem, phloem. So, ini adalah yang akan mengangkut. Okay. Okay, tisu vaskular macam cikgu cakap tadi, ia terdiri daripada xilem dan juga phloem. Xilem, ia mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan daun tumbuhan. Okay, xilem untuk angkut air dan garam mineral dari akar ke batang dan seterusnya ke seluruh bahagian tumbuhan. Phloem mengangkut sebatian organik yang disintesis oleh daun melalui fotosintesis ke batang dan akar. Okey. Kita ni pokok kan? Okey, ni ada daun-daun dia kan? So, daun menjalani proses fotosintesis. Kemudian, daun dia akan hasilkan hasil fotosintesis lah. Hasil fotosintesis contohnya adalah sebatian organik. Okey.
So, flume ini dia akan angkut hasil fotosintesis atau sebatian organik ini ke batang dan ke akar. Kalau tadi air dan garam mineral dari akar ke batang ke seluruh bahagian pokok. Air dan garam mineral. Yang warna merah tu adalah sebatian organik ataupun hasil fotosintesis. Okay. Tumbuhan yang mempunyai sistem pengangkutan ini dikenali sebagai tumbuhan vaskular. Okay. Tumbuhan bukan vaskular pula seperti alga dan lumut yang tidak mempunyai sistem pengangkutan. Okay, boleh ya? Yang ada sistem pengangkutan kita panggil tumbuhan vaskular. Okay, sebab vaskular ni ia terdiri daripada xilem dan juga phloem, tisu vaskular. Okay, yang tak ada ia adalah tumbuhan bukan vaskular yang tak ada sistem pengangkutan. Contohnya alga, lumut sebab dia tak tinggi kan. So dia tumbuh di batu-batu, celah-celah batu, celah-celah pokok, batang pokok. Macam tu je. Okey, seterusnya kita tengok penyesuaian struktur salur xilem dan trachea dengan pengangkutan air dan garam mineral. Okay, so pertama kita tengok dahulu struktur xilem dan trachea. Di mana apa ciri yang ada pada xilem dan trachea ini yang membolehkan dia menjalankan fungsi dalam pengangkutan air dan garam mineral. Apa ciri dia? Okey. Kita tengok satu persatu. Selain mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan daun, xilem juga berperanan untuk memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Xilem, fungsi utama dia adalah mengangkut air dan garam mineral. Selain daripada itu, xilem juga berfungsi memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey. Okey. Xilem yang untuk mengangkut air dan garam mineral tu okey dekat batang. Bila ini adalah sel xilem. Okey. Yang ditanda ni adalah sel xilem. Salur xilem ini adalah trachea. Okey, salur xilem adalah merupakan sel-sel mati. Merupakan sel-sel mati apabila matang yang tidak mempunyai sitoplasma. So, salur xilem itu, kita tengok tadi kan boleh refer to teks, okey. Salur xilem itu merupakan sel-sel mati apabila matang dia tidak mempunyai sitoplasma. Okey, dia jadi xilem. So, sel-sel ini tersusun memanjang dari hujung ke hujung, dia bersambung dari hujung ke hujung untuk membentuk turus yang berterusan. Turus tu macam laluan lah. Okey, macam satu laluan. Dalam dia rongga. So, dia akan bagi pergerakan lah, pengaliran. Okey, ini memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Okay. Pertama kamu ingat salur xilem ini adalah sel-sel mati. Bila matang dia tak ada sitoplasma. So xilem tak ada sitoplasma lah kan. So sel-sel ini dia tersusun memanjang dari hujung ke hujung. Maksudnya dia bersambung-sambung. Okay. Sel ini dia bersambung-sambung dan dia akan membentuk turus yang berterusan. Tak putus, berterusan. Okay. Turus tu macam satu laluan. Macam longkang macam tu kan. Turus. Ini memudahkan pengangkutan air
dari akar ke daun. Sebab dia memang dia macam tu. Dia bersambung antara satu sama lain. So, dia lagi senang lah. Dia berterusan. Itu ciri xilem. Dinding salur xilem mempunyai penebalan lignin yang sekata. Okey. Sebab tu tadi kita tengok fungsi xilem selain daripada mengangkut air dan garam mineral, xilem juga berfungsi sebagai untuk memberi sokongan mekanikal. So, kenapa dia boleh bagi sokongan mekanikal? Sebab salur xilem ini mempunyai penebalan lignin. Okay. So, penebalan lignin ini adalah untuk memberi kekuatan kepada struktur salur xilem supaya tidak ranap oleh daya tegangan dan perubahan tekanan yang terhasil apabila air bergerak melaluinya. Selain daripada itu, struktur ini juga menyokong pokok daripada lenturan. Maksudnya daripada patah kan. So, itu adalah salur xilem. Okey, seterusnya kita tengok pula trakit. Okey, trakit, dinding sel trakit juga mempunyai penebalan lignin dan liang untuk membenarkan pergerakan air ke sel trakit bersebelahan. Okey, kalau tadi kita tengok xilem ada juga penebalan lignin di mana penebalan lignin itu dalam xilem itu adalah untuk menyokong tumbuhan tersebut, untuk bagi sokongan mekanikal supaya ia tidak mudah ranap. Okey, trakit juga mempunyai penebalan lignin dan trakit juga mempunyai liang. So, bila ada penebalan lignin, trakit ini akan juga memberi sokongan kepada tumbuhan dan dia ada liang. Liang satu turus lah kan. Liang bukan turus bersambungan kan. Liang macam liang lah kan. Pause dot tu. Untuk membenarkan pergerakan air ke sel trakit bersebelahan. Okay. Itu adalah trakit. Seterusnya, kita tengok penyesuaian struktur tiup tapis dan sel rakan dengan pengangkutan bahan organik. Okey. Kalau tadi kita tengok xilem dan trakit, sekarang kita tengok pula tisu vaskular yang kedua iaitu phloem. Okay. Tisu phloem mengangkut dan mengagihkan sebatian organik terlarut seperti sukrosa, asid amino dan hormon tumbuhan ke seluruh pokok. Okay. Macam biasalah ni tisu xilem hasil fotosintesis lah. Okay, so hasil fotosintesis sebatian organik lah. Sebatian organik contohnya sukrosa. Selain daripada itu, phloem juga mengangkut hormon. Phloem juga mengangkut asid amino ke seluruh pokok. Tidak seperti tisu xilem, tisu phloem merupakan sel hidup. Kalau tadi tisu xilem dia sel mati yang matang tak ada sitoplasma. Tisu phloem adalah sel hidup kerana ia mempunyai sitoplasma. Okey, so ini adalah xilem tadi. Phloem yang kita tengok fungsinya tadi dan ini adalah sel rakan. So ini susunan dia. Struktur phloem macam ni. Di luar dia ada sel rakan, dalam ni dia ada tiup tapis, liang tapis yang warna kuning tu, liang tu maksudnya satu lubang lah, ada beberapa lubang kat situ. Okey, kemudian plak tapis yang warna hijau. Okey, ini adalah struktur phloem. Okay. Bagaimana tiup tapis dan sel rakan disesuaikan dengan fungsinya? Tiup tapis, dia tak mempunyai nukleus, ribosom dan vakuole.
So, 3 benda ini, 3 organel ini, 3 komponen ini tak ada dalam tiub tapis. So, tak ada dalam tiub tapis. Hal ini membolehkan sukrosa melalui tiub tapis dengan lebih mudah. Ini adalah sebatian organik tadilah ataupun hasil bahan fotosintesis. Okay. Jadi disebabkan oleh tiub tapis tu tak mempunyai komponen ini, menyebabkan sukrosa dapat melalui tiub tapis dengan lebih mudah. Okey. Di kedua-dua hujung tiub tapis, terdapat plak tapis. Plak tapis. Yang warna kuning satu ni tiub tapis. Di hujung tiub tapis ni ada plak tapis yang warna hijau tu. Okey. Plak tapis yang mempunyai liang tapis yang membolehkan sebatian organik seperti sukrosa tadi, asid amino, bahan fotosintesis, hasil fotosintesis mengalir dari satu tiub tapis ke tiub tapis seterusnya. So, sebatian organik dia akan melalui liang tapis yang warna kuning tu. So, disebabkan oleh tiub tapis itu mempunyai liang tapis menyebabkan sebatian organik dapat dipindahkan, dapat mengalir dari satu tiub tapis ke tiub tapis yang seterusnya sehinggalah ia sampai ke bahagian batang, sehingga dia sampai ke akar. Okay. So, ini adalah phloem. Jangan confuse. Phloem ini terdiri daripada sel rakan dan tiub tapis. Dalam tiub tapis tu pula, bahagian tiub tapis tu pula ada plak tapis dan liang tapis. Okay. Tengok betul-betul label dia. Jangan get confused. Okay, sel rakan mempunyai mitokondria. Yang ni pula. Okay, ni sel rakan mempunyai mitokondria bagi membekalkan tenaga ATP untuk mengangkut sukrosa dari daun melalui tiub tapis secara pengangkutan aktif. Okay. So, cara pengangkutan aktif kita tahulah bila pengangkutan aktif ia memerlukan tenaga dalam bentuk ATP. Jadi, bila dia memerlukan tenaga dalam bentuk ATP, pengangkutan aktif, kita tahu pergerakan dia adalah melawan kecerunan. Okay, sampai situ saja untuk subtopik 4.1 minggu ini. Kita akan sambung lagi dengan subtopik 4.2. Terima kasih.